Hari tu saya dah cerita apa challenges kita untuk daripada bumi ni nak sampai ke Mars. Okay, let's say kita dah sampai dekat satu hari yang mana teknologi kita mampu untuk membawa manusia sampai ke Mars. Bila kita dah sampai Mars, first thing first, kita ni bukan kebal tau. Maksudnya kita sangat lemah. Dan dekat space ni kita ada radiation yang daripada solar kita lah. Solar kita sendiri, punca cahaya kita sendiri matahari. Kita ada radiation. Fortunately, kita dekat bumi kita ada medan magnet yang menghalang kita daripada kena radiation tu sendiri, yang mana benda ni akan efek kepada aurora. So benda ni menghalang kita untuk mendapat radiation dan apa-apa consequences daripada radiation tu, cancer lah, cataract lah, apa dia semua tu kita diprotect. Tapi Mars tak ada medan magnet. Mars tak ada medan magnet planet sendiri yang untuk protect manusia ataupun apa-apa hidupan yang akan duduk planet tu daripada terkena radiation. So itu adalah challenges ataupun problem pertama kalau kita berjaya sampai dekat Mars. So kita nak buat macam mana kalau kita nak hantar manusia pergi Mars kan? So kita kena create satu radiation field. Kalau betul kita nak colonize, kita kena ada radiation field yang boleh cover the whole planet, which is besar Tapi mungkin lah ni mereka plan untuk just create satu radiation field dalam satu tempat yang kecil je lah. Sebab takkanlah mereka tiba-tiba macam mission kita nak pergi colonize Mars, takkanlah kita nak bawa punya satu spaceship besar nak sampaikan manusia pergi sana kan. So mereka akan test dulu a few people, set itu, set ni, lepas tu baru mereka allow untuk manusia actually untuk colonize Mars. Next thing is about food and water. Manusia kita perlukan dalam 3 liter hingga ke 4 liter macam tu lah, roughly 1 gallon untuk kita hidup sehari-harian. Dan kita tahu dekat Mars ni depa kering, depa ada air, tapi bentuk air depa berbeza. Air depa adalah dalam bentuk ais, which is dalam bentuk solid, dan benda ni bukan ditanam, benda ni ada underneath tanah depa, like very very deep. So untuk hidup dekat sana, satu benda is mereka tak dapat air, which is sangat susah lah. Berapa lama mereka nak kena hidup tanpa air kan. So kalau kita nak hantar manusia pergi sana, satu hal pula kita nak fikir macam mana kita nak cairkan ais ni supaya dia dia boleh dikonsume. Mereka kena fikir pula macam mana nak buat air dekat situ consumable untuk orang yang first time pergi sana. Bayangkan, ni sampai ni dah lah planet tu kosong, tak ada apa. Lepas tu kena pula fikir macam mana nak cairkan ais-ais tu supaya mereka boleh teruskan kehidupan. Nak bawa alat ke, nak bawa apa dia. Macam dia renyah tau, dia bukan macam satu benda je. Lepas tu makanan pula. Makanan ni pun dia macam satu benda jugalah yang mungkin mereka boleh bawa bekal. Tapi bayangkan, mereka nak bawa berapa banyak sebab benda 9 bulan dan mereka kena fikir juga untuk yang bawa balik ke sini juga. Kita boleh tanam pokok. One thing, untuk bina hidroponik tu kita perlukan alat juga. Maksudnya bukan kita tiba-tiba macam caveman kan, duk bina tanah liat kepada tiba-tiba jadi. Tak, dia bukan macam tu. Still, dia kena bawa barang juga daripada bumi untuk make it makan dan minum tu satu benda yang possible dekat Mars. Selain macam bawa fast food dia daripada bumi sendiri. Composition dekat Mars ni, dia bukan seperti bumi. Composition dia is mainly made up of carbon dioxide. Which carbon dioxide dekat Mars ni, dia cover dalam 95% daripada air composition yang lain. Akan ada kesukaran untuk bernafas lah sebab kita perlukan oksigen, kita bukan pokok. Dan untuk reference hampa, kita dekat bumi, carbon dioxide kita less than 1%. Dan sampai kat sana, apa bayangkan, like most of it made up of carbon dioxide. So macam lagi satu masalah macam tu. Okay, kita boleh create satu converter untuk convertkan carbon dioxide. Tanam pokok je lah, senang kan. Nanti pokok tu akan ambil carbon dioxide dan keluar oksigen. Tapi dia bukan semudah itu ya kawan-kawan. Pokok untuk hidup dia perlukan banyak aspek lagi. Dan dia perlukan one of the things yang Mars lack juga, which is nitrogen. Banyaknya nak kena bawa. Kita nak kena bawa alat untuk cairkan air. Lepas tu kita nak kena bawa barang-barang untuk hidroponik nak tanam. Lepas tu takkan kita nak bawa nitrogen juga daripada bumi. Banyak yang nak kena bawa kan. Renyah. Maksudnya mission untuk sampai ke Mars tu dan membuatkan manusia boleh hidup dekat Mars tu adalah satu benda yang sukar untuk dicapai. It will not take like 10 years. Saya tak nampak benda ni akan berlaku dalam masa 10 tahun. Unless kalau tiba-tiba ada keajaiban yang mana kita tiba-tiba diilhamkan dengan idea mencurah-curah untuk create new teknologi yang sangat pantas, then it is possible. Tapi for now macam a bit lambat untuk kita dapat colonize Mars secara realistik.
sebenarnya. Sebab macam, adakah kita patut menghantar supply ni dulu dekat Mars, lepas tu baru kita hantar manusia? I don't know, man. It is possible, but I don't know how long will it take to make it really possible for a man mission to actually sampai dekat Mars dan boleh teruskan hidup dan kembali ke bumi before we can actually send more people untuk colonize Mars.